Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Kasman dan nombor matrik saya ialah 072532. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tajuk rahsia pemakanan halal dan baik, iaitu halalan thayyiban. Seperti kita tahu, makanan memainkan peranan penting kepada setiap kehidupan. Ia bertindak sebagai keperluan yang tak boleh diabaikan atau dipandang remeh oleh kerana kesihatan dan kekuatan tubuh badan bergantung sepenuhnya kepada makanan. Jika kita gagal untuk makan secara teratur, akan mengakibatkan tubuh kita mendapat risiko penyakit dan lebih teruk lagi kematian. Sebagai pengguna Muslim, kita mestilah berusaha untuk mencari makanan yang halal kerana ianya merupakan satu kefaduan sebagai kriteria utama dalam membuat pilihan makanan. Bukan hanya memilih makanan yang lazat lagi menarik semata-mata. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan halalan thayyiban? Konsep halal dan thayyiban merupakan dua konotasi nama yang sinonim dan berkait rapat antara satu sama lain. Halal bermaksud sebarang perkara atau benda yang dibolehkan oleh syarak. Contohnya, makanan yang selamat dimakan, tidak beracun, tidak memabukkan atau tidak memudaratkan kesihatan. Thayyiban pula bermaksud sesuatu yang baik dan elok yang berlawanan dengan yang buruk. Manakala haram adalah perkara yang dilarang, sedangkan di antara halal dan haram tersebut adalah perkara yang syubhat, iaitu sebolehnya dijauhi tetapi dibolehkan kecuali ketika darurat sahaja. Assalamualaikum. Saya Muhammad Atif Amzar bin Muhammad, nombor matrik 072596. Terdapat 3 objektif tentang rahsia makanan halal dan baik. Yang pertama, mengenal pasti konsep dan ciri-ciri makanan halal dan thayyiban. Yang kedua, mengenal pasti isu penyembelihan cara Islam dan Barat. Yang ketiga, mengenal pasti jenis jelatin yang halal dan haram dalam Islam. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Luqman bin Ahmad Faisal, nombor matrik 072222. Di sini saya akan menyatakan 3 persoalan rahsia makanan yang halal dan baik. Yang pertama, apakah konsep dan ciri-ciri makanan halal dan thayyiban? Yang kedua, apakah isu penyembelihan cara Barat dan cara Islam? Dan yang ketiga, apakah jenis gelatin yang halal dan haram dalam Islam? Ciri makanan halal, hadis riwayat Ibnu Majah, artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Berikut adalah ciri-ciri makanan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Aiman An-Najmi Fahmi bin Muhazir dan saya bernombor matrik 072527. Baiklah, pada hari ini saya akan terangkan kepada anda semua tentang ciri-ciri makanan halal mengikut Jakit. Baiklah, yang pertama adalah bukanlah ataupun tidak terdiri daripada atau mengandungi apa-apa bahagian atau benda daripada binatang yang dilarang oleh hukum syarak bagi orang Islam memakannya atau yang tidak disembelih mengikut syarak dan fatwa Islam. Yang kedua, tidak mengandungi apa-apa benda yang najis mengikut hukum syarak dan fatwa. 3. Tidak memabukkan mengikut hukum syarak dan fatwa. Yang keempat, tidak mengandungi mana-mana bahagian ataupun anggota manusia atau hasilan daripadanya yang tidak dibenarkan oleh hukum syariat Islam dan fatwa Islam. Dan yang kelima adalah tidak beracun atau memudaratkan kesihatan. Dan yang akhir sekali adalah tidaklah dalam mana-mana penyediaan, memproses atau menyimpannya, bersentuhan atau bercampur dengan benda-benda yang tidak dibenarkan dalam Islam dan benda-benda najis yang dilanggar ataupun yang melanggar dengan hukum syariat Islam dan fatwa Islam. Fakta sains dalam isu semasa. Isu semasa yang akan dibincangkan berkaitan makanan halal ialah isu penyembelihan. Seperti mana yang kita tahu, haiwan yang hendak dimakan haruslah disembelih dulu supaya makanan yang dimakan itu halal dan tidak syubhat dimakan mengikut Islam. Akan tetapi, kaedah yang digunakan oleh Barat dengan menggunakan kaedah kejutan elektrik di kepala sebelum membunuh dengan beralasan supaya haiwan itu tidak merasai kesakitan dengan dipensangkan sebelum dimatikan. Jadi, mari kita bahaskan fakta sains yang terdapat dalam kaedah yang digunakan oleh Barat dan Islam. Ujian yang digunakan oleh pihak Barat iaitu menggunakan pistol kejutan iaitu CBP. Haiwan telah dikenakan tembakan CBP tersebut menunjukkan bacaan elektrokardiogram iaitu ECG menunjukkan haiwan itu dalam kesakitan. ECG ini
digunakan untuk mencatatkan keadaan otak, jantung haiwan semasa proses penyembelihan. Selain itu, jantung haiwan yang kenakan CBP ini berhenti berdegup dengan lebih pantas berbanding haiwan yang disembelih. Hal ini menyebabkan banyak darah masih terkumpul dalam daging dan tidak selamat untuk dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikri bin Samri 072647 akan membincangkan fakta penyembelihan kaedah Islam. Hasil kajian mengikut kaedah Islam yang mana memutuskan 3 salur darah utama di leher menunjukkan pada 6 saat pertama setelah haiwan disembelih, EEG menunjukkan tiada sebarang perubahan di mana ia boleh dianggap bahawa haiwan sembelihan tidak merasai kesakitan dan berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. Seterusnya, ECG menunjukkan terdapat aktiviti dari jantung, di mana jantung menarik darah dari seluruh anggota badan dan mengepam darah keluar melalui ketiga-tiga saluran yang terputus di leher. Pengeluaran darah dari seluruh anggota badan yang dipam oleh jantung menghasilkan daging yang lebih sihat, selamat untuk dimakan dan juga daging kekal segar dalam masa yang lama kerana kurangnya darah dalam daging. Cara penyembelihan kaedah Islam ini amatlah berkesan bagi menghindari sebarang penyakit daripada haiwan sembelihan kerana darah merupakan bahan tara kuman, bakteria dan toksin yang dapat dikeluarkan dengan banyak daripada badan haiwan semasa penyembelihan. Di sini saya akan menerangkan tentang jenis gelatin yang halal dan haram dalam Islam. Gelatin kebiasaannya digunakan dalam pembuatan makanan seperti jeli, aiskrim, kek dan bahulu. Gelatin boleh terdapat dalam 2 status sama ada halal ataupun haram. Kebiasaannya, sumber gelatin diperolehi daripada kulit khinzir, anak lembu dan tulang lembu. Malahan terdapat juga sumber daripada ikan dan kulit haiwan ternakan tetapi jumlahnya amat sedikit. Lazimnya, label produk yang menggunakan gelatin tidak menyatakan sumber yang digunakan. Gelatin yang diperbuat daripada ikan jelas halal kecuali ia tercemar dengan sumber yang haram seperti kulit khinzir dan haiwan yang tidak disembelih mengikut syarak. Namun, penggunaan gelatin berasaskan bahan-bahan daripada sumber haiwan menimbulkan keraguan status kehalalannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhah, iaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhah berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhah, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh gelatin dari sumber haiwan ialah gelatin bovine yang berasal dari lembu. Gelatin bovine mempunyai pelbagai manfaat kesihatan dan boleh digunakan sebagai rawatan atau sesuai dengan keadaan, seperti meningkatkan kesihatan kulit, sumber protein, membantu pencernaan, mengurangkan kesakitan sendi dan sebagainya. Contoh penggunaan gelatin di dalam makanan ialah seperti soft candy yang dikatakan menggunakan gelatin khinzir. Namun, ada sesetengah pihak yang mengatakan tidak semua gelatin menggunakan gelatin khinzir. Hal ini menimbulkan rasa keraguan sama ada soft candy itu halal atau haram. Ahli kata, pilihlah makanan daripada sumber yang halal lagi baik kerana disukai Allah. Pilihan makanan yang halal sangat dituntut dalam Islam, namun makanan yang halal dan thayyiban lagi disarankan oleh Islam kerana bukan sahaja ia halal, malah halal dan thayyiban yang mana thayyiban yang bererti antara lain menitik beratkan kepada kualiti dan keselamatan suatu makanan atau produk untuk dimakan. Kita juga disarankan memilih daripada makanan daripada sembelihan Islam dan kalau boleh, pilihlah makanan yang tidaklah syubhah dan jauh-jauhilah syubhah dan dekatilah makanan yang halalan thayyiban. Sekian, terima kasih.